pertanyaan. Jadi saya pertanyakan kepada langsung secara langsung. Kalau kita ada satu pertanyaan dari sisi Bapak, itu apa yang harus saya lakukan apabila buka cakra, meditasi, melatih, tapi telah saya jalankan, namun belum juga menunjukkan progres kemajuan. Pernah juga menghadapi saat detik di mana saya menghadapi tetangga saya yang pingsan, dan burung dia sedang melatih C7 dan jantung, namun tidak tertolong, meninggal. Tuhan berubah untuk memberi saran atas kasus yang saya hadapi. Ini satu pertanyaan. Langsung mana? 大家看，他吃饱了没有？但是当我们麦师兄问那个问题，老师，请问你们，比如说信基督教或是天主教的人，家里面有人往生了，就会请牧师或是神父来祈祷，来做弥撒。如果是信佛教的人往生了，会请师父来助念，甚至再做一些法会要食菜。我现在在回答啊，那我请问你们啊。Tadi pertanyaan dari Langsung ya, mungkin ada kita yang keyakinannya Kristen atau Katolik ataupun Buddha. Kalau ada keluarga kita yang meninggal di rumah kita, kalau yang Kristen kan kadang-kadang mengundang kandidat pastor ya, ataupun pendeta untuk membacain doa, ataupun yang Buddha mengundang biksu atau bante ya, membacain doa di rumah kita begitu ya. Nah, guru juga bertanya untuk kepada kita, 如果当那个往生者 saat orang yang meninggal 还没有死掉的时候来做这些比较有效，还是死了以后才来做这些比较有效？做什么？做那些祈祷啦、法会啦、念经啦。Itu kalau dilakukan itu saat dia masih hidup ataukah setelah dia meninggal lebih lama bermanfaat buat itu? 你们回答老师看看。 Nah, coba dijawab ya. 对，没有死之前让他做会比较有效。 Ya, tentu saat dia masih hidup kita berbuat baik atau berdoa untuk dia lebih bermanfaat. 长生节就有这个优点了，不要等他死了才做啊。Jadi kita wangi mitologi ini ya saat dia hidup lebih bermanfaat kita terapi gitu. 你们说对不对？ Benar tidak? 所以能够帮这个人在还没有往生之前，就一直帮他调整，是他的福气，也是我们的福气。 Jadi saat orang itu masih hidup, ya kita dengan sebuah belasasi kita untuk membantu menerapi dia, itu adalah keberuntungan dia atau keberuntungan bagi kita. 像那样子，我们绝对可以看到这个人，在我们调整的过程当中，他会走得很安详，而且脸色也会很好看。 Maka bila ada keluarga atau pasien ya, yang di dalam sakit, kita bisa menerapinya. Di dalam proses penerapian ini, orang ini akan pergi dengan tenang. 老师也曾经跟你们讲过，人往生了以后有投胎转世。 Guru juga pernah berkata orang setelah meninggal kan akan berinkarnasi kembali. 会影响投胎转世有几个因素，
yang bisa mempengaruhi kelahiran di masa depannya itu ada beberapa syarat. 一个就是我们的事所做， Satu adalah perbuatan di kehidupan masa lalunya. 一个就是我们这一辈子所做， Dan kedua adalah pengaruh dari kehidupan di masa hidup sekarang. 一个就是当那一个人要往生之前，他对自己未来许下什么样的愿望，也会影响到他那一个人投胎转世的方向。 Dan satu lagi, di saat orang itu menjelang kematiannya, dia menegakkan sebuah ikrar, jadi bahwa dia ingin melakukan sebuah perbuatan baik atau sebuah keinginan atau cita-cita yang sangat mulia, itu sangat mempengaruhi ya kehidupan di masa mendatangnya. 另外一个，当他要往生，这个时候他抱着什么样的情绪？ Dan selanjutnya di saat dia menjelang kematiannya, perasaan di saat dia ingin meninggal itu apa? 如果他很痛苦、不舒服，那样子叫，那样子他投胎转世的层次就会比较低。 Maka di dalam menjelang kematiannya, kalau situasinya dia terus menjerit ataupun kesakitan atau berbagai macam hal yang menyiksa dia itu mempengaruhi lapisan kehidupan dia yang akan datang itu lebih rendah. 讲白一点， Lebih sederhana, 就是像人要往生的时候那样叫，那样痛苦，他就比较容易转世到畜生道去。 maka di dalam menjelang kematian itu, orang itu kalau dalam kesakitan dan penderitaan, ini ada sebuah kemungkinan bahwa dia akan terlahir di alam bawah, di alam binatang. 如果一个人能够很安详这样走掉的话，他投胎转世的层次就会比较高。 Dan kalau orang itu menjelang kematiannya, dia pergi dengan sebuah kedamaian, ketenangan dalam batinnya, lapisan yang akan dia peroleh di dalam kehidupan itu lebih tinggi. 所以你能够让那一个人很安详的好走，对那一个人来讲就是功德无量。 Maka kalau hari ini kita bisa menerapi orang, kalau dia di dalam menjelang kematian dia bisa mendapatkan ketenangan dalam kepergiannya, itu adalah pahala yang sangat tidak terbatas. 这些如果师兄师姐们有经历过你的亲戚朋友生命走到最后一段的时候，你都可以看到，在长生前对这些当事人的帮助是非常大的。 Maka guru berpesan para sesiong setia sekalian, jikalau mungkin ada teman, saudara, famili kita mengalami situasi yang disebutkan oleh Lause, ya, dalam penerapian logifitologi ini amat sangat membantu sekali keluarga kita itu menjelang kepergiannya. 而且以我们的经验来讲， Dengan pengalaman Lause selama ini, 有一些往生者回来跟他的家人通梦， ada sebagian keluarga yang meninggal itu mereka datang dalam mimpi kepada keluarganya. 去讲他最后为什么能够走得很安详？ Di dalam mimpi itu dia memberitahukan kepada keluarganya mengapa dia bisa pergi dengan tenang. 就是生命到最后的那些病都被长生节医治好了。 Yaitu menjelang kematiannya itu ada ya orang yang menerapi dia dengan logifitologi dan menyembuhkannya dan dia bisa pergi dengan tenang. 老师请教你们一个问题： Dan guru bertanya kepada kita, 如果这一辈子欠人家的债没有还清楚，下一辈子还要不要还？
kita ada hutang uang sama orang lain, di kehidupan mendatang, kalau kehidupan ini kita tidak membayar, kehidupan mendatang kita harus bayar lagi tidak? 当然还要还啊。 Tentu harus dibayar dong ya. 话又讲回来，让大家思考一个问题： Sebaliknya, guru akan memberikan perenungan kita untuk memikirkan hal ini. 这一辈子，如果遇到某一种疾病，你没有医好，下一辈子有没有可能，那个疾病又在我们下一辈子的生命当中再一次的出现？ Maka di dalam kehidupan ini kita mengalami sebuah penyakit, dan di kehidupan ini kita tidak menyembuhkannya. Apakah penyakit kita ini akan ikut serta ke dalam kelahiran kita di kemudian hari atau di kelahiran yang akan datang? 有还是没有？ Ada atau tidak? 有可能。 Ada kemungkinan seperti itu. 老师，简单举一个例子，你们想一下就知道。 Rasul akan memberikan contoh yang sederhana, coba kita renungkan. 为什么有一些人在妈妈怀胎的时候就有病痛？ Mengapa ada bayi di dalam kandungan ibunya, sudah hanya di dalam kandungan aja dia sudah ada menderita penyakit gitu ya? 有些是前一辈子带来的，并不是这一辈子才发生的。 Ada itu datang dari kehidupan sebelumnya, bukan terjadi dalam kehidupan ini. 所以生命走到最后一个阶段，你能够帮他调整，看他很安详的走掉，起码就是代表他的病痛被医治。 Di saat kita lihat ya, kita menapi orang-orang yang dalam kesakitan dan kritis ya. Kita lihat setelah kita terapi itu dia bisa pergi dengan tenang, berarti kita sudah menyembuhkan penyakitnya. 所以能够帮助到这个往生者的师兄师姐们，也非常有福气。 Dan para sesiun-sesiun sekalian, kalau kita yang bisa membantu orang dalam menjelang kematiannya dalam penyakit, ya, itu adalah sebuah keberuntungan kata Rasul. 老师以前来帮我们上钢琴班的时候，也讲过类似这些故事给你们听。 Guru waktu kita ikut kelas advance, ya sudah pernah memberitahukan kita, mengajar kita ya beberapa hal. 你的亲朋好友们如果走掉了， Teman saudara kita kalau mereka meninggal, 你们会去跟他吊唁吗？ kita pergi berduka cita gitu. 请问你们去跟他吊唁，他知道不知道？ Waktu kita ke rumah duka berdoa bersembahyang kepada dia tahu tidak? Gitu. 你到底是做给活人看，还是做给死人看？ Kita datang ke rumah duka itu untuk dilihat orang hidup atau untuk orang yang meninggal gitu. 老师告诉你，活人死人都看得到。 Guru berkata kepada kita, orang yang hidup juga melihat, orang yang meninggal pun akan melihat. 在全世界各地，有一些人死掉以后，过半天或是1天、2天，甚至3天又活过来了。 Di seluruh dunia ini pernah ada kejadian, ada orang meninggal, mungkin sehari kemudian, 2 hari atau 3 hari ya, tiba-tiba hidup kembali. Ada ya? 记者一定会问他：“你死了以后，你看到什么？” Ya, mungkin ada wartawan datang menanya sama dia, setelah kamu kematian itu, kamu perginya kemana? 这些人有一个共通点的回答， Dan orang-orang ini punya satu jawaban yang sama. 都是讲他往生了，他的灵魂慢慢就浮在
或是半空中，看他的大体在那里。 Dan jawaban mereka adalah saat dia meninggal, rohnya itu mengambang seperti ke atas, ke dek atau ke atas. Dia melihat altarnya. 有些人就讲，看到医护人员在跟他做 CPR。 Ya, dia juga melihat ada itu tenaga medis melakukan CPR, ya, penyelamatan jantung gitu ya. 有些人就讲，他的家人或是朋友在那边哭。 Dan juga ada orang berkata, dia melihat keluarganya di samping dia menangis dia. 也有些人甚至讲啊，他的子女啊在那边争财产啊。 Dan juga ada yang menjawab, oh dia melihat keluarganya, anak cucunya itu sedang ya ribut tentang warisan harta begitu ya. 我们要知道， Kita harus tahu 肉体不能够跟着去往生，能够跟着去的就是我们人的灵体。 kita paham bahwa tubuh kita itu tidak bisa kita bawa pergi, artinya kita tidak bisa pergi bersama roh kita. 因为肉体已经没有知觉，人的灵体还有意识存在。 Roh tubuh kita ini dia tidak lagi punya rasa gitu ya. Yang ada rohnya itu masih bisa ada. 所以，当你去吊山的时候啊，你坐在那边喝茶啊、啃瓜子啊，讲这个人的坏话，他在高一点点的地方都看得到的， 也听得到的。 Artinya bahwa kalau kita ke rumah duka kan kadang-kadang makan minum di situ, makan kuaci, kita mulai menggosipi kejelekan yang meninggal ini. Dia lagi dengerin ini, ya dengerin kita ngomongin dia gitu ya. 那一个人就看到哇，你来这里吃东西的啦，哪里是吊山的？ Kamu ini kan datang ke sini berduka cita ya, ikut berduka cita atas kematianku. Tapi kamu kok gosipin saya gitu? 老师也曾经教你们过，当一个人走掉了，你还是可以帮他调整。Di kelas Advance, guru pernah mengajarkan, pernah mengajarkan kita, orang yang setelah meninggal dunia itu, kita juga bisa menerapinya. 你帮他调整，你可以看出他脸上气色或是脸色的变化。 Kalau kita lebih teliti, ya keluarga kita itu kita terapi kalau telah meninggal beberapa lama, nanti ada perubahan di dalam muka wajahnya. 他的内脏我们看不到，但是他的脸上我们绝对可以看到。 Karena kalau kita terapi tubuhnya kan, kalau organ dalam kan nggak bisa lihat. Tapi kalau mimik dan mukanya itu akan terlihat ada perubahan. 不管他的脸色是怎么样，你跟他调了一段时间，他的脸色会变好看。原来很难看的，慢慢也会变得慈祥，像睡觉那样。 Maka kalau kita menerapi keluarga kita atau saudara kita yang baru meninggal, biarpun bagaimanapun jeleknya wajah yang saat dia meninggal itu, kalau kita dengan hati yang kasih terus menerapinya, pasti perlahan-lahan dia akan berubah menjadi lebih baik. 哦，师兄啊，周宇你不是有跟我讲吗？你帮你姐姐调整了， Ya, 她姐姐前几天才走掉，她有帮她调。 Sesiung Garson ya. Ada pernah 她从石兰巴要来的。 oh bukan yang ini, berapa sejauh ini? 哦，不是这样， 不是。 她长得很像的。 Ya, kemarin kita di restoran terkenal itu ada sesiung dari Surabaya. Dia juga menerapi kakaknya yang baru meninggal. Kakaknya kan di Jambi, dia datang. 因为老师遇到， Ya, guru bertemu dia 昨天呢， kemarin sore ya. 我就问他，他说有，他有帮他姐姐调，脸上就好起来。 Ya, kemarin di restoran terkenal itu ada sesiung dari Surabaya. Dia kakaknya meninggal di Jambi, dia datang. Dia juga
menterapi kakaknya, perubahannya sangat signifikan sekali. 然后你调，你也会发现，人走掉了，他也会接受能量。 Orang yang meninggal itu kita terapi, dia juga akan menerima energi. 所以以后有机会去跟人家调伤的话，也帮往生者调一调。 Maka kalau ada kesempatan kita pergi ke rumah duka atau keluarga saudara teman, kita juga bisa menerapi mereka. 如果你怕被人家误会的话，你就跟家属讲，你要去帮他祈祷，他的家人一定同意你去帮他祈祷。 Kalau kita tak khawatir orang salah paham, kita bisa minta izin kepada keluarganya. Kita ingin berdoa untuk dia, begitu ya. 好，这样知道吗？ Sudah tahu ya, gitu ya.